Assalamualaikum dan salam Sarawak. Aku sayang bersama saya Majidah Hamdan. Fokus berita, kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Semop berpotensi untuk dibangunkan sebagai antara pusat bakul makanan di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata Dun Semop mempunyai potensi besar untuk berkembang maju dalam industri makanan dan pertanian. Menurutnya, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS di bawah pimpinan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zaritun dan Datuk Abang Openg akan melihat kawasan itu untuk dibangunkan dengan pelbagai produk pertanian dan komoditi termasuk alga. Kawasan ini memang potensi untuk dibangun sebagai food basket sehingga ke kawasan Betong. Memang dulu. Tapi sekarang sudah ditubuh Rejang Delta Development Agency. So, kebanyakan pembangunannya akan diatur dan dirancang oleh Rejang Delta Development Agency di Betong Division Development Agency. So part dari food basket ke Betong, part dari food basket ke sini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program sambutan Gawai Perpaduan Mupong 2023 di perkarangan tempat letak kereta Mupong di Meradong pada Sabtu. Mengulas kemajuan kawasan itu, Dato' Ahmad Douglas Uga menyatakan perlu ada pusat pertanian dan berharap Kementerian Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak membuat kajian untuk melihat liability itu. Selain itu, beliau turut menyatakan akan mendapatkan kajian terperinci dari Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak untuk membina jambatan di Tanah Putih Serikeh dan akan dipertimbangkan kelulusannya. Jadi tadi Yang Berhormat ada membukakan satu cadangan untuk membina jambatan di Tanah Putih. Tanah Putih. So I get our DE to study the thing, JKR, and give the report to me within a week so that we can see what we can do. Otherwise, you should include it under your RADDA. Dah habis peruntukan? Dah. Mengenai pelabuhan Tanjung Manis. Sementara itu, sambutan Gawai Perpaduan Mupong 2023 berlangsung meriah dengan kehadiran penduduk setempat. Gawai Perpaduan Mupong diadakan buat julung kalinya di kawasan itu dan merupakan lokasi ke-9 penutupan program Gawai di kawasan Dun Semop. Objektif penganjuran program tersebut adalah untuk menyemarakkan hubungan positif kerajaan dan komuniti setempat di samping mengetengahkan fungsi dan peranan unit komunikasi Awam Sarawak UKAS di peringkat akar umbi. Selain itu, sebanyak 8 pameran daripada pelbagai agensi kerajaan merangkumi Unit Hal Ehwal Agama lain Unifor, Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Meradong, Balai Bomba dan Penyelamat Serikeh, Kolej Komuniti, Jabatan Wanita dan Keluarga, termasuk Puan Suli, Produk Kecantikan Usahawan dan pameran dari UKAS sendiri. Pelbagai acara turut diadakan iaitu konsert mini artis tempatan, kuis dan pertandingan serta cabutan tiket bertuah. Dalam program itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkesempatan menyerahkan duit sumbangan kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Anthony Serikeh, Nur Fajrina Kaisarah yang berjaya mendapat keputusan cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM 6A. Manakala wartawan UKAS berkesempatan menemu ramah beberapa penduduk setempat mengenai perasaan dan harapan mereka dalam sambutan Gawai Perpaduan ini. Terima kasih GWB Datuk Abdullah Haji Sadul. Aku dah nganjur ke program Gawai Perpaduan di Mupon itu. Lebih lagi apakah pengabaian keutamaannya Datuk Douglas Unggah. Nggak usah UKAS dengan jawab program ketuk. Kami saya gagal menanti harap ke program ketuk uliah dadu ke baru kuasa tu kena ngempung bala tutua rumah ngau kuasa maju ke mansa menua. Nyak me pengagati kami menua tu. Harap ke pengawalan berkata Gawai Perpaduan tau akan diteruskan digagak untuk tahun-tahun yang akan datang. Bukan minat untuk penduduk Mupong, untuk semua penduduk ke sekitar itu awak kita sama-sama ngasai ke pemansang bak menua kita. Okay, terima kasih HGYB pemansang kuda beri yang lama tahu pakai jalai karan kita sudah datai serta kita ngarap kira minta ke mana hagai kita minta bekalan air bersih lah dibekalkan untuk kami penduduk Mupong ditau awak ke kami bakau rebukai nitiah ke pemansang menua bukai. Terima kasih.
Buka ucap terima kasih kepada YB Dato' Abdul Saidul. Aku dah mari inisiatif. Aku lah banda boleh SPM yang cemerlang 5A ke atas. Dan dengan inisiatif tu ia dah mari aku semangat sedek aku boleh sambung pembelajaran aku untuk masa depan yang lebih cerah. And aku harap program tu boleh diteruskan lagi pada tahun yang akan datang supaya dapat memberangsang pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM yang akan datang dan mendapat putusan yang cemerlang bagi aku, which is 5A ke atas, dan tidak akan boleh inisiatif dari YB. Laporan seterusnya, pemain industri perkayuan di negeri ini diseru agar mengaplikasikan teknologi baru dalam penanaman hutan. Timbalan Bimbang Sarawak Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, pemain industri tidak boleh lagi bersandarkan kepada cara lama dan mesti beralih ke teknologi baru untuk mengekalkan industri perkayuan. Jelasnya hal ini boleh meningkatkan produktiviti berasaskan perkayuan, ekoran permintaan tinggi dari negara luar seperti permintaan pelet kayu di Jepun dan perabot urutan di China. Saya menyeru pada mereka yang terlibat so that they can come up with a catch-up plan. Kerana sumber untuk meneruskan dan mengeluarkan high value timber product ini akan banyak bergantung daripada our planted forest. Itulah tujuan asal kita beri lesen supaya tidak akan bergantung sepenuhnya kepada natural. Dan with the certification which is mandatory production from the natural forest. Beliau berkata demikian semasa Majlis Makan Malam ulang tahun ke-50 Pusaka Peringkat Wilayah Utara di Miri pada Jumaat. Dalam majlis sama turut berlangsung majlis pertukaran dokumen Memorandum Perjanjian MOA antara Kursi Pusaka dan Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu. Berita selanjutnya, penganjuran Majlis Ngiling Bidai 2023 bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan serta menyebarluas pengetahuan, kefahaman dan penghayatan terhadap kepelbagaian adat dan budaya dalam masyarakat Malaysia. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Aguragang, Majlis Ngiling Bidai atau penutupan sebenar Gawai Dayak merupakan inisiatif di bawah kluster semarak perpaduan di bawah flagship Kembara Perpaduan Malaysia Madani. Katanya ia juga menjadi platform terbaik untuk mempromosikan budaya kaum Dayak yang terkenal dengan keunikannya yang diwarisi turun-temurun daripada generasi terdahulu. Ujar beliau, tema Ngiling Bidai tahun 2023 iaitu Malaysia Madani dalam kepelbagaian agama adalah bertepatan dengan konsep Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam hal ini, beliau mahu setiap rakyat sedar, serius dan berganding bahu untuk mengangkat semula semangat kebersamaan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat negara ini bagi menyokong 6 tonggak Malaysia Madani iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Beliau berucap demikian semasa melancarkan program Gerak Rahmah 2023 Jum Bersih dan Indah di Umar Belor, Sungai Asap, Belaga pada Sabtu. Jelasnya, sambutan Minggu Perpaduan yang berlangsung pada bulan lepas melibatkan kerjasama dan penyertaan pelbagai agensi kerajaan Sarawak dan agensi kerajaan persekutuan. Melalui program sebegini, ujarnya, masyarakat pelbagai kaum di Sarawak dapat mengenali antara satu sama lain dengan lebih dekat lagi, khususnya berkaitan adat dan budaya pelbagai etnik di negara ini. Dalam pada itu, setiap agensi di Dalat komited memainkan peranan masing-masing dalam membantu rakyat setempat. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, semangat kemasyarakatan dan prihatin setiap agensi tempatan amat jelas terpancar apabila beliau sendiri melihat agensi berkaitan turun padang dalam membantu masyarakat di Dalat. Saya sangat berpuas hati sebab saya melihat bahawa
semangat semangat kemasyarakatan, semangat kepedulian, semangat prihatin ditunjukkan sangat jelas dalam kes seperti ini, bukan saja oleh pihak jabatan seperti Jabatan Kebajikan yang diketuai oleh saudara Nazri, Uncle Nazri tadi. Kita juga lihat bagaimana JKK memain peranan mereka, dan juga Jabatan Pendidikan dan juga KEMAS memain peranan masing-masing ahli masyarakat dan NGO. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melawat keluarga Abu Bakar Elias Percy Abdullah di kampung Sungai Ud, Dalat pada Sabtu. Tambahnya lagi, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM juga akan tampil untuk menyatuni keluarga ini dan memberi bantuan lain. Dan saya tahu bahawa hari Isnin ini nanti sebuah NGO iaitu PERKIM akan juga tampil ke hadapan untuk menyantuni keluarga ini dan memberi bantuan yang yang mereka rasa akan membantu keluarga ini nanti. So inilah semangat keprihatinan orang kampung kita, dan juga semangat keprihatinan kerajaan dan juga jabatan yang berkaitan ini. Lawatan tersebut bertujuan memberi bantuan tabung segera berjumlah RM300 serta menyerahkan surat kelulusan bantuan bulanan kanak-kanak berjumlah RM350 dan tambahan peruntukan negeri berjumlah RM50 kepada Abu Bakar dan keluarga. Terdahulu, Datuk Seri Fatimah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat sempat melawat Galeri Pejabat Pendidikan Dalat bagi melihat kemajuan projek itu sendiri. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS edisi Tengah Hari ini, saksikan kemeriahan program sambutan Gawai Perpaduan Mupong 2023 di perkarangan tempat letak kereta Mupong Meradong pada Sabtu. #Mebafakta Salam UKAS.